Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya cuba nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang satu model yang berasaskan kepada model dalam psikologi positif. Dan saya membawa tajuk permai dan kemekaran untuk berkongsi tentang bagaimana kita cuba mempertahankan kesejahteraan dan juga kita cuba memperbaiki kesejahteraan kita, terutamanya dalam konteks wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia, ya. Jadi mengapa permai, saya akan huraikan maksud di sebalik setiap huruf berkenaan, ya. Jadi perkongsian ini berasaskan kepada ceramah yang telah saya sampaikan kepada di sebuah sekolah melalui platform atas talian, dalam talian, ya. Jadi kalau kita lihat PKP ataupun wabak yang melanda telah mencipta norma-norma baharu dan ini mempengaruhi ataupun memberi kesan kepada para pelajar, guru-guru mereka serta ibu bapa dan juga penjaga. Banyak penyesuaian yang perlu dilakukan oleh setiap orang, oleh pelajar, oleh guru-guru, oleh ibu bapa untuk meneruskan agenda-agenda dan juga aktiviti-aktiviti yang perlu untuk dilaksanakan, ya. Sebagai contoh, SPM yang dijadualkan pada tahun ini telah dianjak ke tahun 2021, maka tentulah banyak penyesuaian yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang terlibat, ya. Jadi kita bukan bersendirian dalam menghadapi wabak ini, kita semua terlibat dalam melaksanakan norma baru. Jadi semua orang perlu ambil tahu dan juga perlu saling menyokong. Jadi berbalik kepada permai, P merujuk kepada positive emotions, ya. E engagement, R relationship, M meaningfulness, A achievement, ya. Jadi kelima-lima unsur ini dikatakan melalui kajian dapat menghuraikan kesejahteraan ataupun well-being, ya. Dan sebagai individu Muslim, saya suka untuk meletakkan satu aspek nilai bagi model ini. Jadi saya letakkan I di bawah itu untuk mewakili ibadah, dan saya akan huraikan mengapa saya berkata demikian, ya. Jadi sebagai penerangan lanjut bagi setiap unsur PERMA itu, positif emotion ataupun emosi yang positif ini merujuk kepada rasa gembira ataupun rasa syok, ya, yang kita patut suburkan dalam aktiviti seharian kita, ya. Bukan bermaksud kita perlu menidakkan emosi yang negatif, ya. Kita memang perlu mengenal pasti ataupun kita perlu embrace ataupun kita perlu juga untuk sedar bahawa kita ada mengalami emosi yang negatif. Cumanya untuk aktiviti-aktiviti yang biasa kita lakukan, kita cuba lakukan dengan emosi yang bagus, ya. Janganlah kita pula terlalu melayan emosi yang negatif. Emosi negatif tu akan ada, itu sebahagian daripada ujian yang kita akan lalui, tapi janganlah pula kita sampai terbuai-buai dengan emosi yang negatif sehingga menjejaskan kesejahteraan kita, ya. Dan apa-apa kebaikan yang kita terima dengan rasa syukur, ya. Jadi ini juga sebahagian daripada emosi yang positif. Kita tidak takabur sebagai contoh, ataupun kita tidak terlalu bangga diri. Bersyukur itu menunjukkan kita dapat menguruskan emosi yang positif ke jalan yang baik. Dan S yang ketiga yang berkaitan dengan emosi yang positif adalah sangka baik. Mungkin kita dapat lihat dalam catatan netizen, ya, sangkaan-sangkaan yang kurang baik mungkin terhadap guru-guru sebagai contohnya. Ada yang mencadangkan supaya gaji guru dipotong sepanjang tempoh PKP kerana guru-guru ini tidak pergi ke sekolah, tidak mengajar katanya. Jadi ada banyak sangkaan-sangkaan yang mungkin tidak tepat dan juga sangkaan yang mungkin bersifat jahat juga, ya. Jadi kita kekalkan emosi yang positif dengan menggalakkan rasa syok, rasa syukur dan juga sangka baik. Dan dari segi engagement ini merujuk kepada apabila kita membuat sesuatu tugasan, adakah kita rasa khusyuk? Adakah kita rasa kita boleh fokus
ya kepada satu-satu tugasan tersebut, ya. Kalau kita tidak dapat memberikan perhatian yang secukupnya kepada tugasan, mungkin kita tidak akan dapat menyempurnakan tugasan tersebut, ya. Dan untuk menyempurnakan tugasan tersebut, mungkin kita juga perlukan kekuatan, ya. Kita perlukan strength, ya. Dan adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Kadang-kadang kita rasa kuat, kadang-kadang kita rasa lemah, ya. Dan daripada 3K kita bergerak kepada relationship ataupun hubungan. Ada 3M-nya di sini. Kadang-kadang bila kita terasa lemah, saya rasa itulah ruang untuk kita memanfaatkan hubungan kita dengan orang lain. Manusia berkehendak kepada manusia-manusia yang lain. Kita hidup di dalam masyarakat dan memang Islam sendiri menggalakkan manusia hidup bermasyarakat, ya, dan tidak hidup secara bersendirian. Walaupun mungkin dalam tempoh PKP ini hubungan kita dengan orang lain secara fizikal, secara bersemuka mungkin agak terbatas, tapi kita masih lagi boleh menjalankan aktiviti-aktiviti dengan orang lain melalui platform seperti social media dan yang seumpama dengannya, ya. Dan kalau boleh kita pastikan hubungan-hubungan yang kita ada adalah hubungan yang bermanfaat, hubungan yang baik untuk diri kita, ya. Kita mungkin pernah dengar kes-kes cyberbullying, ya. Sudahlah nak berjumpa face to face tak dapat, bila berjumpa di media sosial ada pula kes cyberbully, ya. Itu adalah hubungan yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan mungkin boleh dikategorikan sebagai toxic relationship, ya. Jadi hubungan yang sebegitu elok kita elakkan, ya. Dan kalau boleh kita sama-samalah bermuafakat ataupun collaborate untuk memperbaiki diri sendiri dan juga untuk saling melengkapi, ya. Itu relationship. Kemudian meaningfulness. Kita perlu cari makna dalam kehidupan kita, dan untuk itu kita perlu tahu tujuan kita melaksanakan sesuatu. Bagi para pelajar ataupun murid-murid, apa tujuan mereka masuk ke kelas, apa tujuan mereka baca buku ini, baca buku itu, buat assignment ini, buat assignment itu. Kadang-kadang mereka tidak tahu, dan saya yang mengajar subjek statistik ni memang agak mencabar juga, sebab kadang-kadang pelajar tidak faham ataupun tidak dapat nak mengetahui apakah tujuan belajar statistik ini untuk program psikologi, untuk program kaunseling ataupun untuk program-program yang lain, ya. Jadi tanpa sedar akan tujuan sesuatu tindakan, mungkin kita akan berasa kosong ataupun berasa usaha yang kita lakukan itu adalah usaha yang sia-sia atau usaha yang tidak membawa apa-apa manfaat, ya. Dan takrifan ataupun definisi ini perlu kita buat dengan betul dan juga secara sihat, sebab dengan takrifan yang salah mungkin kita akan dapat pemikiran yang salah. Sebagai contoh, penjarakan sosial. Mungkin ada orang menganggap apa yang kita lalui dalam tempoh PKP ni adalah tempoh yang memenjarakan kita. Kita menjadi banduan. Bila kita takrifkan PKP sebagai penjara, maka kita akan berfikir seperti seorang banduan. Dan mungkin ini akhirnya akan membuatkan kita terasa terkongkong, kita akan rasa diri kita terseksa, sedangkan ada ruang-ruang lain untuk kita berfikir bahawa kita adalah orang yang masih lagi mempunyai banyak kebebasan, ya. Bagi orang yang memilih untuk mentakrifkan PKP sebagai perlindungan, ya, langkah-langkah perlindungan dan keselamatan, maka dia akan rasa dia orang yang dihargai. Oh, kerajaan sayang aku rupa-rupanya, ya. Kerajaan ambil kisah tentang apa yang berlaku terhadap setiap daripada rakyatnya, ya. Dan yang ketiga, T yang ketiga adalah tulus. Kita memang sukar untuk mendapatkan keikhlasan, tapi kita cuba untuk berusaha mendapatkan keikhlasan tersebut dalam apa jua aktiviti yang kita lakukan, ya. Daripada keikhlasan itulah akan lahirnya meaning ataupun maksud yang kita dapat rasai, ya. Dan yang akhir sekali ialah achievement ataupun pencapaian.
mungkin kita tidak akan seberjaya seperti YouTubers sensasi Sugo, ya. Beliau berjaya mendapat followers dan juga viewers yang sangat ramai dalam tempoh masa yang singkat, ya. Tapi kita boleh berjaya dalam kapasiti kita sendiri. Kita boleh mencapai kejayaan-kejayaan yang dalam kemampuan kita, dalam ruang kemampuan kita, ya. Sebagai pelajar mungkin kita boleh menguasai satu ilmu yang baru. Mungkin ada yang mahu belajar tentang programming, ada yang mahu belajar tentang cara membuat apps ataupun menggunakan sesuatu software dan sebagainya, ya. Jadi kita cuba sentiasa berjaya, ya. Dan berjaya di sini tak semestinya berjaya di peringkat antarabangsa ataupun di peringkat kebangsaan. Kita ada ruang-ruang untuk kita memperlihatkan dan membuktikan kepada diri sendiri kita boleh berjaya, ya. Dan kita juga kena kenal batasan-batasan ataupun kita kena sedar batasan-batasan dalam usaha kita. Janganlah pula kita cuba untuk berjaya dalam benda-benda yang mengarut, benda-benda yang diharamkan, ya. Janganlah pula kata, oh aku dah berjaya mendapat tempat pertama dalam lumba basikal secara haram, ataupun oh aku berjaya mendapat 10,000 dalam judi dalam talian, ya. Jadi batasan-batasan untuk achievement ataupun pencapaian tersebut perlulah kita sedari, ya. Dan kita juga perlulah berjaya secara yang betul, bukan melalui penipuan, bukan melalui aktiviti yang salah, ya. Okey, jadi itu huraian tentang perma dan bagaimana dikaitkan dengan ibadah. Saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan ataupun anak-anak yang mendengar perkongsian saya ini sudah dapat lihat bagaimana kelima-lima elemen ini sebenarnya memang sangat berkait dengan ibadah, ya. Kita hidup ataupun kita diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi emosi positif yang kita rasa itu adalah untuk membantu kita menzahirkan dan juga untuk kita betul-betul merasai diri kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh merasai emosi positif tanpa kawalan, ya. Seolah-olah kitalah yang paling hebat di dunia, akulah yang paling berjaya, akulah magnet rezeki dan sebagainya, ya. Kita perlu kawal ataupun kita perlu urus emosi yang positif dalam konteks kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kita juga sangat dianjurkan untuk bersyukur serta bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan dalam ibadah solat, ibadah sembahyang, kita disarankan untuk cuba mencapai khusyuk, ya. Dan sebenarnya begitu jugalah dalam amalan-amalan seharian kita yang lain, supaya kita dapat melakukannya dengan cara yang terbaik, ya. Dan hubungan dengan sesama manusia adalah satu yang memang ditekankan dalam Islam, ya, selain daripada hubungan kita dengan Allah. Jadi kita cuba jadikan hubungan sesama manusia itu sebagai sebahagian daripada kita menunaikan hubungan kita dengan Allah, ataupun kita melaksanakan hubungan kita dengan Allah SWT, ya. Dan of course makna, ya, tujuan the ultimate aim, ya, tujuan yang terpenting adalah untuk kita mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita nak melaksanakan agenda takwa. Kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan juga kita mengelak daripada perkara-perkara yang Allah larang untuk kita buat, ya. Dan achievement kita tidak akan bermakna kalau kita langgar hukum hakam yang Allah telah tetapkan. Kalau kita berkata berjaya tapi kita melakukan penipuan terhadap ilmu yang kita sampaikan, kita tak ada PhD tapi mengaku ada PhD, ya, dan kita iklankan kepada orang lain bahawa disebabkan ada PhD, saya ni layak untuk membimbing tuan-tuan dan puan-puan dalam bidang sekian-sekian, ya. Jadi mungkin kita akan berjaya membimbing orang lain, tapi cara kita buat bimbingan itu dengan cara yang
salah ya. Jadi itu bukan satu achievement yang sebenarnya, dan mungkin dalam jangka masa panjang ia akan mengurangkan kesejahteraan diri kita sendiri. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dan juga anak-anak. Moga-moga ada kebaikan daripadanya. Jika ada apa-apa persoalan, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.